Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Apa khabar wahai sahabat? Jom sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru pada pagi ini. Seperti biasa, ke mana jua kita ingin pergi, di mana pun kita berada, tolong terus jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup separuh muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, saya doakan kepada anda, keluarga besar Tanyalah Ustaz, yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah, mudah-mudahan Allah kurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi ini kita ingin membicarakan tentang satu tajuk yang sangat menarik, iaitu sembunyikan amalan. Ada orang kata, mana yang terbaik ini? Nak tunjuk ke tak tunjuk? Kalau tak tunjuk, orang tak tahu. Kalau tunjuk, riak pula. Jadi mana yang terbaik? Ini yang akan kita bicarakan bersama dengan guru kita, tak lain tak bukan Ustaz Syukri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Dan kepada anda, keluarga besar Tanyalah Ustaz, yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan macam biasa, buat anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua sapa, dan yang ketiga sebar. Baiklah Ustaz, sebagai kita punya permulaan pada perbincangan pada pagi ini, mungkin Ustaz boleh berikan sedikit apakah yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'. Terima kasih kepada Da'i Hakim yang memberi laluan kepada saya pada pagi ini, sidang penonton yang dihormati, yang dikasih sekalian. Tajuk kita yang berkisar menyembunyikan amalan ini adalah sebagai satu manifestasi untuk kita memberi kefahaman bahawa setiap perkara yang kita buat itu sebenarnya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, atau yang selalu kita sebut nawaitunya, niatnya, maksudnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap manusia dalam kehidupan ini, mereka mempunyai satu dorongan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam apa jua pekerjaan yang dibuat akan ada dorongan. Untuk apa? Umpamanya, orang yang bekerja, orang yang mencari nafkah, mesti ada dorongan dia. Pasal apa dia cari nafkah? Mungkin dorongan itu ialah kerana duit, kerana wang. Maka dia akan bekerja bersungguh-sungguh semata-mata untuk mencari wang, untuk mencari harta. Dan apabila nawaitunya begitu, maka ketika itu mungkin dia tidak boleh lagi membezakan di antara yang halal ataupun yang haram. Betul. Sebab dorongannya adalah untuk duit, untuk wang, untuk harta. Tetapi setengah orang, dia bekerja itu kerana Allah. Apa maksud kerana Allah? Adakah gaji pun tak ambil? Bukan begitu. Tetapi dia bekerja kerana Allah, antaranya ialah untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Maka sudah tentulah ketika itu dia pasti akan bekerja bersungguh-sungguh mengikut
akur kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dari sudut waktunya, waktu bekerjanya, dari sudut kesungguhannya. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa apabila dia bekerja kerana Allah begitu, dia bukan sekadar mendapat habuan dunia. Dunia semualah orang nak. Betul. Tetapi pada masa yang sama dijanjikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentulah kita ambil contoh begini, dalam pekerjaannya kadang-kadang dia akan buat kebaikan-kebaikan. Sesuatu yang baik yang dia buat dalam pekerjaannya. Maka ketika itu mungkin kadang-kadang dia tidak menunjukkan apa yang dia buat contohnya. Tetapi dia melakukan secara bersungguh-sungguh. Cuma seperti Da'i sebut tadilah, akan timbul juga persoalan. Kalau buat itu ikhlas, tapi langsung orang tak tahu. Jadi orang kata, dia bekerja ke tidak ni? Itu mungkin timbul persoalan-persoalan. Tapi insya-Allah dalam perbincangan kita pada pagi ini, kita nak bawa bahawa kadang-kadang ada amalan itu perlu kita sembunyikan. Kita tak boleh beritahu pada orang. Itu merupakan di antara rahsia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu dicanang sama ada melalui media sosial, tak perlu dicanang sama ada dalam kita berinteraksi dengan kawan kita, dengan sahabat kita. Ada amalan-amalan yang mesti kita rahsiakan. Sebab kalau kita dedahkan amalan itu, apa maksudnya? Betul. Sedangkan kita kata kita buat itu adalah satu bentuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Taala sebut dalam banyak ayat yang menggambarkan orang buat itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya Allah Taala sebut dalam surah Al-Insan, watak seorang mukmin yang baik, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kata orang beriman ini, kami beri makan, kami jamu orang, kami bantu orang liwajhillah, kerana Allah. Kami tak mahu daripada itu jazaan, bukan kerana nak balasan orang, wala syukura, bukan nak ucapan terima kasih daripada orang lain. Pernah berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini di antara mukjizat yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Isa, ialah Nabi Isa dapat merawat penyakit sopak, penyakit kulit yang bahaya ketika itu. Diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya, dalam kitabnya, satu hari kalau kita buat perumpamaan lah, daripada katalah dia rawat itu 10 orang. Daripada 10 orang itu 10 orang sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 10 orang sembuh. Bila 10 orang sembuh, biasa kita ni dahlah percuma dah, rawatan tu percuma. Kemudian sembuh dengan izin Allah. Patutnya kita ucap terima kasih. Tapi daripada 10 orang itu hanya 2 orang saja yang ucap terima kasih. Yang lain tak ucap. Yang lain tak ucap pun. Itu nak menggambarkan kalau buat itu kerana manusia, kecewalah. Betul. Dahlah percuma, betul tak? Dah aku tolong dia. Terima kasih pun tidak. Justru itu dalam kehidupan kita akan berlaku begitu. Ada kemungkinan orang yang pernah kita bantu, orang yang pernah kita tolong, dan dia sangat memerlukan pertolongan ketika itu. Tapi bila dia dah berjaya, tengok kita pun tak nak. Tetapi itu yang kita kata, ini sebagai satu ujian kepada kita. Kalau kita bantu dia waktu hari itu betul-betul kerana Allah, tak ada masalah lah. Tak macam mana kan? Cuma dari sudut akhlak tak baguslah. Cuma kita, ya mungkin kita rasa, tapi kita tidak akan terlalu kecewa sebab kita tahu yang kita tolong dia, yang kita bantu dia, bukan nak dia punya perhargaan dia, bukan nak suruh dia balas. Kita buat itu semata-mata nawaitunya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang akan kita sebut dalam perbincangan kita. Namun seperti yang saya katakan tadi, ada perkara-perkara yang perlu kita rahsiakan, ada perkara-perkara mungkin yang kita perlu zahirkan. Tapi bukan nak menunjuk, bukan nak belagak, tetapi ada sesuatu sebab yang perlu kita zahirkan demi kebaikan agama itu sendiri, demi kebaikan dakwah, demi kebaikan supaya benda-benda baik ini menjadi contoh, menjadi suatu perkara yang diikut dalam kehidupan kita dalam masyarakat. Wallahu alam. Baik Ustaz, jadi ada perkara yang perlu kita zahirkan dan ada perkara yang perlu kita rahsiakan. Baiklah, kita rehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Ahmad Syukri Yusof, membicarakan tentang topik sembunyikan amalan. Jadi kepada anda yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Pastikan soalan yang ingin diajukan tentang sembunyikan amalan. Baiklah Ustaz dan keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak meraihkan soalan yang pertama pagi ini dari sahabat kita Sal Rasid Cikci di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah menunjukkan serta menyembunyikan sesuatu amalan, kebaikan dan keburukan itu bergantung kepada niat seseorang, kerana niat tanpa amal tetap diberi pahala, sedangkan amal tanpa niat adalah sia-sia? Yang kedua, adakah hanya niat yang ikhlas sahaja amalan seseorang itu yang Allah Subhanahu Wa Taala akan terima tanpa mengharapkan sebarang imbuhan dan pujian berbanding, yang mengharapkan akan ada mata yang memandang, ada telinga yang mendengar dan ada bibir yang memujinya? Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Sal Rasid Cikci atas soalan berkenaan Ustaz, adakah setiap amalan kita ni kena ada niat? Dan yang kedua tu Ustaz, adakah niat tu niat yang ikhlas bahawa Allah akan terima amalan kita? Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya. Yang pertama ialah kita nak sebut bahawa seperti yang kita sebut di awal tadi, setiap amalan itu berdasarkan kepada nawaitu kita, kepada niat kita. Hadis yang sahih, yang masyhur, yang selalu kita baca, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu adalah dengan niat, dengan niat kita. Pasal apa kita buat perkara tersebut? Justru itu kalau kita lihat, bila kita menyatakan bahawa kita perlu sembunyikan amalan kita, saya nak sebut ada 3 perkara yang boleh membatalkan amalan kita. Amalan kita itu baik tetapi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ialah yang boleh kita sebut ialah riak tadi. Apa maksud riak? Riak ni maksud dia kita untuk tujuannya untuk menunjuk-nunjuk supaya manusia tengok. Kalau tak tengok pun kita harap dia tengok sampai begitu. Itu riak. Satu. Yang kedua namanya sum'ah. Sum'ah ni supaya amalan kita buat ni menjadi perbincangan didengar oleh orang lain, menjadi bicara orang lain. Dia nak sampai begitu. Dan yang ketiga ialah ujub. Ujub ni maksudnya kita rasa takjub, kita rasa ajaib, kita rasa hebat amalan kita. Semua itu Da'i boleh merasakkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita buat tu nampak baik, tapi nilainya tidak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita buat sesuatu amalan, ialah pertama amalan itu baik, satu perkara lah amalan soleh. Tapi yang keduanya ialah amalan kita itu kita mahu supaya ianya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang hasrat kita buat sesuatu amalan supaya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila persoalan yang ditanya oleh sahabat kita tadi tentang adakah perlu kita pasang niat dan sebagainya, ya betul lah. Maknanya dalam perbincangan ulama sendiri, mereka menyatakan bahawa bila kita sebut niat ni, dia maksud niat ni adalah tujuan. Matlamat. Kita sebut bahasa Melayu niat lah. Tapi maksudnya ialah apakah maksud ataupun tujuan kita daripada apa yang kita buat. Jadi yang pertamanya, ikhlas dalam beramal. Maknanya kita buat itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu niat. Tapi niat yang kedua ialah kalau dalam bentuk ibadat, yang menentukan bahawa apa yang kita buat itu jadi ibadat. Contoh, kalau kita tak makan, kita tak minum, daripada kita kata sebelum subuh sampai tenggelam matahari, tak ada niat apa-apa, betul, tak ada apalah, tak ada pahala lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita niat dengan niat puasa Isnin sebagai contoh, adalah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lapar sama je, semua lapar, semua dahaga.
Tapi nilaiannya itu di sisi Allah apabila kita buat itu niatnya kerana untuk kita berpuasa sebagai contoh. Dalam hal inilah bila kita kata kita tak boleh menunjuk-nunjuk, kita tak boleh menzahirkan, ataupun dalam bahasa yang sepatutnya kita menyembunyikan. Amalan ini banyak disebut dalam Al-Quran. Syarat dalam Al-Quran ni sebut tentang perkara-perkara supaya disembunyikan amalan. Tujuannya apa, Da'i? Supaya yang kita buat itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan watak orang yang bersolat sendiri Allah Taala sebut fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Allah Taala sebut di sini fawail, neraka wail ataupun kecelakaan kepada orang yang bersolat, dia bersolat tapi orang yang alpa dalam solatnya. Dan yang keduanya ialah mereka ni tujuannya untuk memperlihatkan kepada orang lain. Ini bahaya ni. Kadang-kadang kita rakam solat kita, tahajud kita, menangis-nangis. Jadi ialah sepatutnya amalan begitu, amalan yang berbentuk peribadi. Kita dengan Allah, Ustaz. Kita dengan Allah, bukan untuk ditayang-tayangkan. Boleh kita beritahu kepada orang supaya solat tahajud. Tapi kita rekod kita punya solat tahajud tu daripada awal hingga akhir, zikir, semua kita rakam. Kemudian sebarkan. Ini yang saya katakan perkara-perkara yang perlu kita atasi. Dan begitu juga wayamnaunal maun. Maknanya orang ni menegah diri dia untuk membantu kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi kita tengok dalam solat pun ada teguran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam infak, dalam kita membelanjakan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan, wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan bil manni, kamu ungkit, dan juga al adha, kamu menggunakan perkataan yang menyakitkan orang yang menerima bantuan kamu. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang infak hartanya ria'an nas, maknanya menunjuk-nunjuk kepada manusia. Dan orang ni wala yu'minu billah wal yaumil akhir, mereka ini orang macam ni dia tidak beriman kepada Allah dengan iman yang sesungguhnya, dan begitu juga tidak ada keyakinan kepada hari akhirat. Wallahu alam. Jadi besar peranan niat itu sendiri, dan niat ini menentukan sama ada kita dapat pahala ataupun tidak, dan pastikan niat kita ikhlas, tidak terkait kepada RSU, riak, sum'ah dan juga ujub. Baiklah, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hakim dan Ustaz Ahmad Sukri Yusof. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ya, soalan saya begini Ustaz. Betul kita sedia, kadang-kadang kita nak menderma ni, ataupun kita sendiri nak derma, kita beri kepada orang ataupun orang beri kepada kita ke. Jadi biasanya bila kita menderma sekarang ini, dia menggunakan resit sebagai tanda kita menderma sebagai bukti, bukanlah kata satu-satu sindiket ataupun apa ni Ustaz. Jadi soalan saya, adakah kerana kita memberi resit ini menandakan kita ada buat apa derma itu sebagai bukti yang kita menderma, dan akan tahulah, bukan kita nak boleh sembunyi dah, kena resit itu sebagai bukti Ustaz. Jadi soalan saya, adakah ini juga dikatakan apa, riak ke ataupun sum'ah ke ataupun wujud RSU tadi buat kata Da'i Hakim tadi tu. Yang kedua, saya nak tanya mengenai tanggungjawab sosial pertubuhan ataupun persatuan yang biasanya menderma juga menggunakan replika cek yang besar ini Ustaz. Apakah ini juga dikatakan sebagai riak ke, sum'ah ke, wujud ke, ataupun tanggung niat kita tak pastilah Ustaz, kerana ini niat orang, kita tak tahu dalam hati orang. Jadi apakah ini juga dikira sebagai riak ataupun bagaimana ke Ustaz? Dan yang ketiga, saya nak tanya sikit Ustaz. Sebagaimana Abdul Rahman bin Auf, tokoh kofrat kita, dia menderma cukup banyak dan dijanjikan syurga. Bagaimanakah? Apakah penyebab yang kita tahu sampai sekarang ini, adakah dia sembunyikan, ataupun kalau disembunyikan, bagaimana kita boleh tahu hingga sekarang ini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Senyum nampak gigi. Ada rezeki kita jumpa lagi walaupun pakai mask tak nampak gigi hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemanggil setia ujung nyawa kita, Tuan Omar. Dan kita nak dengar Ustaz penjelasan daripada guru kita berkenaan soalan yang telah diajukan tadi selepas rehat nanti. Kerana kita nak rehat seketika. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz Ahmad Syukri Yusof, membicarakan tentang sembunyikan amalan. Dan tadi sebelum kita berhenti berehat, ada soalan yang diajukan oleh Tuan Omar berkenaan dengan hari ini Ustaz, kadang-kadang bila kita berikan sedekah dapat resit Ustaz kan. Dan ada orang juga hari ini bila kita nak bagi sumbangan, kadang-kadang dia punya cek besar Ustaz, kalah billboard tu. Dan yang ketiga tentang Abdul Rahman bin Auf ni, orang yang banyak sedekah Ustaz, tetapi adakah kita tahu pada hari ini disebabkan Abdul Rahman ni riak dengan sedekahnya atau bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, yang pertama persoalan dari sudut mengeluarkan risik. Saya rasa keperluan mengeluarkan risik ini adalah penting. Betul lah kalau kita kata kita letakkan derma kita, infak kita di tong-tong di masjid, itu tak timbul persoalan lah. Betul. Tak ada pula orang nak risik. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita beri itu dalam bentuk sumbangan biasa, begitu bukan dalam tong derma itu, memang keperluan risik itu perlu. Yang pertama, dari sudut institusi itu sendiri, ataupun kita kata NGO itu sendiri, ataupun masjid itu sendiri, dari sudut ketulusan. Betul. Ketulusan, integriti. Ialah kalau duit ni satu perkara yang penting. Bukanlah kita petikai, kita tak percaya pada orang tu. Tapi kalau tak keluar risik, boleh menimbulkan keraguan. Baginya 100. Risik tak ada. Kemudian dia serah kepada NGO dia ataupun kepada masjid dia. Berapa nak bagi? Dia akan timbul isu, dia akan timbul akhirnya salah sangka dan sebagainya. Bagi saya, tak timbul isu soal tidak ikhlas ataupun tidak ikhlas, bahkan risik itu sendiri adalah sebagai satu bentuk tanda kita buat itu secara telus, secara integriti. Itu yang pertama. Kita pun yakin Ustaz Kita yakin kita memberi. Percaya. Maknanya yang kita sumbang 100, dia pun keluar risik 100 lah. Betul. Kalau 1000 lah. Baik. Yang kedua ialah dari sudut replika cek ni, maknanya bagi menyumbang sesuatu perkara, kemudian ada replika ni. Jadi biasanya kalau kita lihat institusi zakat lah terutamanya, kalau kata pembayar korporat membayar zakat, pembayar korporat membayar zakat, biasanya akan ada satu majlis. Majlis maknanya penyerahan replika cek bayaran zakat. Syarikat ABC bayarnya RM100,000. Adakah ketika itu pembayaran itu dikira sebagai riak, sebagai menunjuk? Pertama, soal riak tak riak ni kita tak tahu. Betul. Soal dalam hati. Tapi saya melihat bahawa keperluan membuat majlis-majlis seperti itu. Kenapa? Sebab yang pertamanya, memang zakat itu merupakan sebagai suatu kewajipan kepada syarikat tersebut. Maknanya keperluan kepada syarikat tersebut untuk mengeluarkan zakat. Dia ada replika ke, tak ada replika ke, syarikat awak dah wajib membayar zakat, maka kena bayar zakat. Itu. Yang kedua ialah kita tengok dari sudut, bila syarikat ABC ni dia bayar zakat kepada Majlis Agama Islam, kemudian ada replika cek, maka ia sebenarnya ia memberi contoh yang baik kepada syarikat-syarikat yang lain. Betul tak? Betul. Ataupun kita kata kita ambil contoh koperasi lah. Yang bayar ni koperasi, bayar zakat. Maka sudah tentu koperasi ABC ni boleh beri contoh kepada koperasi yang lain.
Kalau koperasi lain tu belum bayar zakat, maka ahli boleh bertanya. Ya. Kenapa kita untung, kita dah dapat laba berjuta-juta, kita tak bayar zakat. Sedangkan koperasi ABC, dia bayar zakat elok tak ada masalah pun. Betul. Jadi ini akan menimbulkan sesuatu yang positif. Maksudnya ia boleh dijadikan sebagai contoh tauladan yang baik kepada orang lain. Itu soalan yang kedua. Persoalan yang ketiga tadi, persoalan dengan tokoh korporat Muslim yang terkenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Rahman bin Auf. Kenapa perbuatan Abdul Rahman bin Auf ini diketahui dan kita membaca kisah-kisahnya sampai hari ini? Ialah kerana perkara tersebut walaupun tidak didedahkan oleh Abdul Rahman bin Auf, didedahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal untuk menjadi satu semangat, galakan, motivasi kepada sahabat-sahabat yang kaya untuk infakkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat besar macam Abu Bakar, macam Umar, mereka pun kita tahu sebab mereka berlumba-lumba. Saidina Umar cuba nak melawan Abu Bakar sebahagian hartanya. Tapi bila sampai ke Abu Bakar, apa yang Abu Bakar infak? Dia infak semua sekali. Apa yang ditinggal ialah Allah dan Rasulnya. Jadi kita tahu cerita tu. Pasal apa kita tahu cerita tu? Sebab perkara tersebut didedahkan. Dan ini juga konsep yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dalul 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjuk kepada kebaikan macam dia buat. Allah. Kita menunjuk arah ataupun kita buat dan ianya menjadi ikutan. Dan itu juga konsep yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang terbaik. Jadi Nabi jadikan contoh benda-benda baik, sahabat-sahabat ikut. Sahabat-sahabat yang dekat, sahabat-sahabat yang jauh ikut. Kemudian kita umat akhir zaman ni ikut apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil semangat apa yang dibuat oleh ashab ataupun sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan kita tahu kisah Abdul Rahman bin Auf, kisah sahabat-sahabat yang lain yang mereka lakukan kebaikan tapi kita tahu. Betul. Dan yang paling penting seperti yang kita sebut daripada awal tadi, keikhlasan. Itu yang datangnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlis dinaka yakfikal amalul qalil atau kama qala. Kata Rasulullah, hendaklah kamu ikhlaskan dalam beragama, maka cukup dengan amalan yang sedikit. Walaupun sedikit, tapi kalau ikhlas nilainya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kalau boleh saya simpulkan, iaitu yang pertama untuk kita dapatkan keterusan resit dan sebagainya itu, dan yang kedua menjadi contoh teladan yang baik kepada mereka yang lain. Baiklah, kita nak raikan soalan seterusnya, soalan dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan dai serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Mengapa kita perlu menyembunyikan sesuatu amalan yang kita lakukan daripada orang lain? Adakah semua amalan perlu disembunyikan? Yang kedua, bagaimana jika niat untuk menggalakkan orang lain mengamalkan amalan yang kita lakukan supaya sama-sama akan mendapat ganjaran pahala dan manfaatnya? Contoh, amalan zikir, selawat dan puasa sunat. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Menarik soalan ini Ustaz. Adakah semua amalan itu perlu disembunyikan, dan bagaimanakah untuk kita ni nak galakkan orang lain supaya buat baik juga Ustaz? Silakan. Baik, soalan yang sangat baik. Berlaku perbincangan di kalangan para ulama kita berdasarkan ayat Quran, berdasarkan hadis. Berlaku perbincangan. Apakah amalan yang boleh kita sembunyikan dan apakah amalan yang kita boleh zahirkan? Jadi kesimpulan yang mereka buat begini. Yang pertama ialah kita boleh menzahirkan amalan-amalan wajib. Amalan-amalan wajib ni boleh kita zahirkan, kita cerita, kita sebut. Umpamanya lah solat 5 waktu. Tak timbul sebab dia memang wajib. Memang wajib.
ataupun amalan yang kita sebut tadi, membayar zakat harta ataupun zakat fitrah sebagai contoh, itu amalan wajib, tak ada masalah. Ataupun kita buat sesuatu yang kita cerita tentang nazar yang kita buat, sebab menunaikan nazar itu adalah perkara wajib. So benda ni boleh kita sebut, boleh kita cerita. Yang kedua, perkara ni kata ulama kita, perkara yang harus kita sembunyikan amalan. Benda-benda sunat, contoh tadi kita sebut tahajud kita, sedekah kita, infak kita pada anak yatim, kepada tahfiz, puasa sunat kita. Jadi perkara ini tak perlu dihebohkan, biarlah ianya menjadi rahsia peribadi antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar ianya menjadi satu rahsia kita antara kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas yang disebut oleh para ulama kita. Namun demikian berlaku juga perbincangan di kalangan mereka, adakah langsung perkara sunat ni tak boleh cerita? Tadi kita beritahu dua lah. Perkara wajib boleh disebut, boleh dizahirkan. Perkara sunat harus disembunyikan amalan tersebut. Jadi mereka berpendapat juga, iaitu kalau kita buat itu tak kira wajib, tak kira sunat, tujuannya, matlamatnya da'i nak mengajak orang. Macam sahabat kita tanya tadilah, mengajak orang untuk sama-sama berbuat kebaikan. So tak ada masalah, berbuat kebaikan. Umpamanya cara orang nak mengajak ni cara pelbagai lah, tapi kita kena ingat satu perkara lah, bukan untuk tadilah, bukan kerana riak, bukan kerana sum'ah, bukan kerana ujuk, itu bukan, semua bukanlah. Dia akhirnya yang tahu ikhlas tak ikhlas tu Mempunyai badan. Diri kita sendiri. Tetapi kalau yang kita duk share, kita duk cerita ni benda semua nak hari-hari siang malam, yang kita buat, kita itu, kita ini, itu yang timbul isu sangkaan yang tak baik pula daripada manusia. Sebab itu bagi saya, pendapat peribadi saya, untuk zahirkan pun itu, tengok jugalah, jangan terlalu berlebihan. Sebab kalau dia semua perkara pun, kalau berlebihan dia merosakkan. Garang ni bagus, tapi kalau terlebih merosakkan. Gula okey, tapi kalau berlebih ia akan merosakkan diri kita. Jadi kita akan tengok amalan-amalan sama ada yang wajib ataupun sunat, tapi tadilah nawaitu, kita buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu soalan yang ditanya oleh sahabat kita. Dan contoh tadilah yang kedua tu menggalakkan orang lain mengamalkan amalan yang kita lakukan. Betul lah. Maknanya kita sebarkan benda tu. Kita buat, kita berzikir, sebagai tujuannya ialah untuk mengajak orang. Kalau tidak tembok, kalau semua tak boleh, tak adalah kita boleh dengar zikir-zikir, munajat apa semua. Oh, dia menunjuk tu buat rakaman lagi. Tak. Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam arwah ustaz sahabat kita Asri Ibrahim sebagai contoh. Berapa banyak dia tinggalkan nasyid, berapa banyak dia tinggalkan zikir. Dia dah meninggalkan kita, tapi alunan munajatnya, zikirnya, doanya itu sentiasa kita dengar, kita boleh lihat, kita boleh tonton. Sudah tentu ia insya-Allah merupakan amalan kebaikan yang pernah ditinggalkan olehnya, insya-Allah. Macam kita lah Ustaz, kalau kita sebagai seorang ayah, kita buat solat sunat depan anak kita, sebagai teladan yang baik kepada mereka. Jadi apapun kait ukurnya ialah 3 tadi, jangan riak, sum'ah dan juga ujub. Baiklah, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan kita tak dapat dipisahkan dengan amalan kita. Persoalannya ialah bagaimana kita nak pastikan zakat yang kita bayar, haji yang kita pergi, solat yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Jadi kita nak terus meraihkan soalan seterusnya dari pemanggil kita di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ilyas pada hitam. Nah. Ya. Apa khabar hari ini juga Ustaz? Alhamdulillah. Tuan apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Silakan tuan. Ya. Dalam kehidupan kita ni, lalunya kita menyenaraikan amalan baik yang kita lakukan daripada subuh hingga malam. Jadi ada pandangan mengatakan sepatutnya kebaikan amalan yang kita lakukan itu perlu dilupakan dan juga padamkan daripada ingatan kita. Yeah. Dan kebaikan orang kita ingat, kita senaraikan, kita ingat dan kita sebar. Yeah. Minta pencerahan, apakah perlu dilakukan begitu? Dan soalan keduanya mengenai dengan tangan kanan yang memberi dan tangan kiri yang tidak tahu, iaitu bagaimana untuk mendapat syafaat, untuk mendapat naungan aras di akhirat. Minta pencerahan sedikit daripada Ustaz Syukri. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas jauh dari Pulau Pinang bertanyakan tentang dua soalan Ustaz. Yang pertama tadi ialah tentang yang kedua tadi, tangan kanan bila memberi, tangan kiri tak tahu. Dan yang pertama tadi, bila kita buat baik, kita kena lupakan dan kita kena ingat kebaikan orang yang berbuat kepada kita. Bagaimana Ustaz? Betul. Kata-kata tadi adalah kata-kata pujangga, kata-kata hikmah dalam pelbagai versi, iaitu apabila kita buat sesuatu kebaikan, kita tak perlu ingat ataupun kenang kebaikan kita itu. Sebab kalau kita kenang, kita ingat kebaikan kita itu, kita rasa puas hati. Maksudnya aku dah buat. Maknanya aku dah bersedekah. Tapi bila kita lupakan, maka kita akan terus buat kebaikan tersebut. Bukan artinya kita lupa dalam ingatan memori kita, tak boleh. Sebab apa saja kita buat ni, kita akan ingat. Betul tak? Macam orang buat baik pada kita, kita akan ingat. Betul. Orang buat zalim pada kita, kita akan ingat. Walaupun kita kata saya dah maafkan, tapi ingatan tu ada, itu manusia. Betul tak? Apa pun kita akan ingat. Cuma pepatah tadi ataupun ungkapan seperti itu adalah supaya kita tak rasa kita lebih, kita tak rasa kita hebat, tapi kita lupakan, makna kita akan buat benda yang baru. Maknanya kita lupakan solat sunat kita buat solat sunat yang baru. Kita lupakan kita pernah tolong orang, kita tolong orang lain pula. Itu maksud ungkapan kita lupakan kebaikan yang kita buat. Tetapi pada masa yang sama, kita sendiri mesti beri tekanan kepada kita. Orang yang berbuat baik pada kita, kita kena ingat. Kita kena kenang jasa. Orang tu mungkin tak ingat. Betul, orang tu mungkin tak ingat. Betul. Tapi kita kena ingat, kita kenang jasa orang tu, dan kita paling kurang kita doakan kebaikan kepada orang tersebut. Ataupun mungkin satu peringkat orang tu memerlukan bantuan, kita kena bantulah. Sebab orang tu pernah berjasa kepada kita. Walaupun waktu dia tolong, dia tak mengharap pun pembalasan daripada kita. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, berdasarkan satu hadis menggambarkan keikhlasan juga. Keikhlasan ini seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqad dunya 'ala al-ikhlas lillahi wahdahu la syarikalah wa aqama as-salah wa ata az-zakah faraqahallahu anhu radin atau kama qala. Kata Rasulullah, siapa yang berpisah daripada dunia ini, meninggal dunia lah, dalam keadaan ikhlas, mengabdikan diri kepada Allah, ikhlas semata-mata kerana Allah, buat amalan ikhlas kerana Allah, tidak syirik kepada Allah, dia mendirikan solat, dia menunaikan zakat, dia tinggalkan dunia ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala radin. Allah taala redha. Jadi persoalan yang ditanya oleh sahabat kita tadi berdasarkan kepada satu hadis, bagaimana orang mukmin ni bila dia menolong orang, dia bersedekah, tangan kanan yang hulur, tangan kiri tak sedar pun. Itu nak menggambarkan keikhlasan. Itu yang saya katakan tadi. Akhirnya orang yang bersedekah ini, kalau dia bersedekah semata-mata kerana Allah,
dia cuba menyembunyikan. Jadi akhirnya kepada apa yang kita sebut tadilah. Kalau dia buat itu sebagai contoh kepada orang lain, maka tak ada masalah lah. Tapi saya dalam isu ini pandangan saya, mungkin katakanlah kita, ini contoh saja, kita infak tu katalah 10 kali contoh. Saya fikir 9 kali itu harus disembunyikan. Harus disembunyikan. 1 kali itu dizahirkan. Pasal apa dizahirkan? Sebagai contoh kepada orang lain. Sebab kita pun tak tahu, takut memang kita kata nak jadikan contoh, takut nak jadi contoh datang dalam hati kita. Betul. Aku boleh tahan juga, bagus. Banyak juga sedekah. Boleh tahan juga ni kalau nak banding dengan Naim ni contoh. Takut duk rasa macam tu. Betul, jadi kita kena bijak dalam beramal. Mungkin itu contoh saja. Dalam 10 perkara, mungkin 1 kita zahirkan sebagai contoh pada kawan-kawan kita, pada sahabat kita. Dia tak boleh ni 10 kali semua tunjuk Facebook, semua dalam Insta, semua dalam TikTok. Pada bagi itu pun bukanlah kita nak persoal banyak sikit. Tapi kalau 10 infak tu 10 dizahirkan, kita bimbang juga, takut ada sesuatu perasaan kita menunjuk dan sebagainya. Cuma perlu saya sebutkan di sini juga kepada NGO, kepada persatuan-persatuan yang mereka ni menyampaikan bantuan orang lain. Maknanya orang derma kepada dia kena zahirkan. Yalah, betul. Kalau tidak tahu, betul ke dia punya NGO, betul ke dia punya tahfiz ni? Tak ada bukti. Tak ada gambar, tapi pengurusi NGO pakai kereta baru. Mudir Mahat Tahfiz kereta baru. Jadi fitnah Ustaz Jadi fitnah. Rumah baru. Betul. Semua baru-baru semua sekali. Dia tak pernah tunjukkan. Jadi itu akan menimbulkan fitnah macam dah disebutkan. Jadi kita kena tunjukkan. Bahkan perlu ada dokumen yang jelas. Berapa yang dia guna duit tu, katalah 100,000, berapa yang dia bagi untuk menolong orang, bina rumah, berapa kos pengurusan, mesti didedahkan. Sebab akhirnya dia pergi kepada integriti. Dia tak boleh kita guna ilmu, dah sedekah duduk diam-diam lah. Betul tak? Kami tahu nak buat kerja macam mana, tak boleh. Maknanya kita kena zahirkan supaya ada ketulusan di situ. Dan inilah kan agama ni agama yang telus, supaya pederma pun senang hati, orang yang infak pun senang hati. Dia kata ini projek bina rumah, ini projek bakul rezeki, semua itu didetailkan supaya memberi keyakinan kepada penyumbang. Jadi penyumbang pun kalau dia tengok duit yang dia sumbang itu dapat diedarkan dengan baik, diberi kepada golongan fakir miskin, dia pun naik semangat lepas tu. Dia akan tambah lagi infak demi untuk membantu orang lain. Wallahu a'lam. Ustaz, sebab orang kita Ustaz, tangan kanan memberi, tangan kiri menyelfie. Betul. Dan saya setuju yang Ustaz katakan tadi, mungkin dalam 10 tu 1 kita zahirkan dengan niat kita nak mengajak orang lain untuk membuat kebaikan juga. Baiklah, kita ada pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam Kak Hakim. Siapa tu? Assalamualaikum. Noh Hayati Ismail, Kak Yat. Oh, Kak Yat. Apa khabar Kak Yat? Sihat ke? Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ni. Sama-sama. Silakan Kak Yat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan Kak Yat, dalam konteks kita sebagai seorang isteri, kita kadang nak puasa sunat kan wajib kita minta izin kepada suami. Dan kalau kita bersedekah pun kita kadang bercerita pada suami. Adakah itu dikira sebagai macam kita seolah-olah nak menunjuk pada dia yang kita ni rajin berpuasa sunat, sedangkan kita tak tahu dalam banyak amalan kita yang mana satu yang Allah terima. Soalan kedua Kak Yat Ustaz, kadang kita buat baik pada kawan-kawan, sikit je perbuatan kita tu, tapi dia menceritakan pada orang lain seolah-olah macam dia rasa macam berterima kasih pada kita lah, selalu disebut-sebut kebaikan kita tu, padahal kebaikan kita tu sikit je Ustaz. Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat kerana sudi buat panggilan kepada kita. Tadi kita dah bincangkan antara kita dengan organisasi persatuan. Ini dengan Ustaz, dengan suami, dengan isteri, dengan kawan kita. Bagaimana pula Ustaz? Baik, saya fikir untuk dalam keluarga terdekat kita, suami kita, isteri kita, itu agak sukar untuk
kita menyembunyikan. Betul tak? Kita menyembunyikan. Kita akan tahu, kita akan bercakap antara satu sama lain. Dan saya tidak fikir kalau kita cerita pada suami, pada isteri itu untuk kita menunjuk-nunjuk. Tunjuk apa? Memang kita satu keluarga. Betul tak? Kita berkongsi rezeki. Cuma apa yang saya boleh sebut di sini, yang penting ialah akhirnya dia pergi kepada nawaitu kita jugalah. Nawaitu kita juga. Dan kita dalam bagus juga kita bercerita supaya setiap pasangan itu sentiasa mengingatkan, abang kita kena infak, kita kena bantu orang ni. Jadi abang fikir kita bantulah RM10. Isteri kata RM10 melampau bang, abang makan pun RM30. Kita bantulah RM100. So dia akhirnya pergi kepada perbualan yang positif, yang insya-Allah dia akan menimbulkan sebenarnya kebaikan kepada keluarga tersebut. Isu yang kedua ataupun persoalan kedua ini banyak berlaku. Kita tolong dia sekali je. Betul tak? Tapi dia punya appreciate tu, dia punya seronok, dia punya terharu, banyaklah istilah boleh kita, dia akan sebut. Dia akan sebut orang ni sampai bila-bila. Pernah berlaku pada saya juga. Saya jumpa seorang, sekarang dia jadi orang tokoh politik terkenal lah. 30 tahun dulu saya berhenti bas di Gombak, saya turun. Jadi tokoh politik masa tu dia muda lagi, dia muda lagi. Saya masuk satu warung pagi, dia pun dia kata, adik nak pergi mana? Saya kata nak pergi sekian-sekian. Oh, adik daripada mana? Saya kata daripada Terengganu bang. Okey. Adik tak payah bayar, abang bayar semua. Saya kata dia baru kenal aku. Dia bayar semua. Lepas 30 tahun kalau saya jumpa dia kat Parlimen, saya selalu sebut macam ni. Saya beritahu kat kawan-kawan dia. Saya kata YB ni dulu pernah belanja saya. Padahal belanja RM3 masa tu. Tapi pasal apa? Pertama sebab kita masa tu budak, kita sangat appreciate. Kita tak ada duit. Betul tak? Jadi ingatan tu kuat. Jadi itulah kadang-kadang saya fikir itu bukan kehendak kita, betul tak? Mana kalau macam tadi tu, tokoh tadi tu bukan kehendak dia suruh saya sebarkan, tapi saya sendiri punya rasa seronok, punya rasa gembira. Dan saya fikir perkara ni bukan di kawalan kita. Cuma jangan pula lepas kita pula rasa boleh tahan juga aku ni. Itu tak boleh lah, itu jadi riak, jadi sombong pula. Tapi kita pun biasanya kita akan rasa malu. Alah tak payahlah sekali, bukanlah tiap-tiap hari saya tolong awak. Tapi itulah kadang-kadang kita tolong orang ni nampak macam kecil, tapi keperluan dia mendesak ketika itu. Dia nampak itu satu pertolongan yang besar. Justru itu kalau ada kawan kita, saudara kita perlukan pertolongan, kita bantulah ikut kemampuan kita. Sebab mungkin kita kata, alah aku bukan boleh bantu banyak apa, dalam 200 bolehlah bantu. Tak apalah. Sebab bagi dia waktu itu 200 tu macam 20,000 nilai dia. Sebab dia perlukan duit tersebut. Jadi ini yang saya katakan, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang sentiasa menyebarkan kebaikan dalam hidup ini, insya-Allah. Manusia mati meninggalkan jasa. Jadi berjasalah kepada kedua ibu ayah kita, adik-beradik kita, ahli keluarga kita, maupun sahabat-sahabat kita. InsyaAllah mereka juga akan berjasa kepada kita. Baiklah, kita nak raikan lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Tukinon, Haji Muhammad Khalid. Apa khabar Haji Tukinon? Sihat ke? Alhamdulillah. Sihat lagi. Kita doakan mudah-mudahan saya sihat, tambah sehat. Ustaz dan Da'i. Saya nak minta jawapan atas penjelasan daripada Ustaz. Kita ni beribadah. Tak kira lah sedekah, buat baik, solat malam dan sebagainya, Ustaz. Jadi kita jangan tunjuk kat orang. Kita buat aja ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kita ini ada terbalik tu, kita mesti nak hibuhkan. Bagaimana kata kita tadi, kita tak cakap dengan orang, akulah kuat ibadah, akulah ini jadi macam pujuk. Dia nak minta paling yang lebih cakap ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang selalunya Ustaz jaja makanan, kita jaja amalan kita Ustaz. Betul. Jadi bagaimana Ustaz? Adakah amalan ni ialah walaupun banyak kita buat, tetap kita kena sembunyikan? Bagaimana Ustaz? Saya setujulah apa yang disebut oleh Tuan Haji Tokinon tadi. Dia akhirnya prinsipnya ialah amalan-amalan kebaikan ni macam kita dah sebut tadi, tak perlu dikecohkan, tak perlu diheboh-hebohkan. Sebab orang lain pun buat juga amalan tu. Betul. Cuma dia tak cerita kepada kita. Saya nak bawa satu kisah yang pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Ada seorang lelaki, dia jumpa Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, semua perbuatan
aku buat ni untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku nak Allah Taala tunjukkan martabat aku. Begitu. Lebih kurangnya persoalan yang dia kemukakan kepada Nabi. Nabi diam. Nabi ni kalau kita tengok banyak pertanyaan, Nabi dia tak jawab terus. Ya. Tak macam kita dah ni. Kita belum habis lagi orang soal, kita dah jawab dah. Dah jawab dah. Kita punya semangat. Nabi diam, Nabi tak jawab. Ya. Tiba-tiba turun wahyu. Wahyu tu berbunyi, ayat Al-Quran itu berbunyi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ya. Nabi tak jawab soalan tadi. Allah Ta'ala turunkan wahyu. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah? Semua orang akan bertemu dengan Allah, tapi pertemuan yang Allah Ta'ala redha, yang Allah Ta'ala terima kita ni sebagai hamba-Nya yang taat, maka mudah saja. Falyamal amalan solihah. Dia buat amal soleh. Soleh ni bunyi Arab sangat. Buat kerja baik, buat benda baik, sebarkan benda baik. Dan jangan dia syirik kepada Allah ini dengan sesuatu. Maknanya dia buat tu, nawaitu dia khalisan liwajhillah, semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab banyak juga hadis-hadis yang menggambarkan bagaimana orang ni bila kembali kepada Allah, dia rasa dia banyak buat. Ya. Amalan dia pergi berjihad, dia sedekah, dia itu, dia ini. Tapi bila di hadapan Allah tidak ada nilai, sebab dia berjihad dulu kerana nak suruh orang panggil dia pahlawan. Dia orang berani. Dia pula dulu banyak infak, banyak sedekah. Dia nak pujian manusia, dia harapkan, dambakan pujian manusia supaya dia dikenali sebagai dermawan. Sebagai seorang yang pemurah. Jadi gelaran-gelaran itu semua dah dapat kat dunia. Jadi akhirat tak dapat apalah. Itu yang betul-betul kita nak fokus perbincangan ni, supaya amalan kita yang kita buat ni, tak kira sikit, tak kira banyak, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, kita punya kayu ukurnya Ustaz, kita buat itu semata-mata kerana Allah, dan Betul. kita pun nak dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebaik-baiknya kalau boleh kita sembunyikanlah amalan kita. Betul. Baiklah, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan bersama dengan kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Jumpa selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sembunyikan amalan tidak salah, andai seiring syariah, yang penting jangan sum'ah. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Ahmad Syukri Yusof dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, membicarakan tentang topik sembunyikan amalan. Tadi kita dah bincang dah bagaimana orang kata ialah eloknya kita jangan zahirkan amalan kita, kerana kurang elok jikalau kita zahirkan amalan kita tersebut. Jadi kita nak tahu juga apakah cara untuk kita merawat supaya apabila kita melakukan kebaikan, kita tidak ada rasa nak menunjuk kepada orang lain, Ustaz. Bagaimana Ustaz cara untuk kita merawat? Baik, saya sangat setuju apa yang disebut oleh Da'i tadi. Dia kesan yang buruk ni apabila kita buat sesuatu ni bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, riak dan sebagainya seperti yang disebut. Dan sebenarnya ada satu amaran keras yang disebut dalam satu riwayat Al-Tirmizi, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita sesuatu yang berlaku di akhir zaman. Antaranya kata Nabi, wa idza kana akhiruz zaman sarat ummati thalatha firqah. Kata Rasulullah, akan berlaku pada akhir zaman ini, umatku ini akan ada 3 kumpulan, akan pecah kepada 3 kumpulan. Yang pertama, firqatan ya'budun Allah khalisa,
Satu kumpulan ialah orang yang betul-betul mengabdikan diri kepada Allah, ikhlas kerana Allah. Ini yang kita mahu. Dia buat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa firqatan ya'budunallaha riya'an. Yang kedua, golongan yang kedua ialah orang yang mengabdikan diri kepada Allah tapi riya'an. Riya'. Dia buat tu bukan kerana Allah tapi berbangga-bangga nak tunjuk kepada manusia. Yang ketiga yang lebih teruk lagi, wa firqatan ya'budunallaha liyastaqulu bihin nas. Yang ketiga ialah satu kumpulan yang mengabdikan diri kepada Allah tapi tujuannya adalah kepentingan untuk dia dapat sesuatu hasil, untuk menjadi aset dia, harta benda dia. Maksudnya dia buat amalan tu sebab habuan dunia. Dia ambil duit manusia, dia dapat kesenangan, dia dapat kekayaan. Jadi kalau kita tengok kepada apa yang disebut oleh Nabi kita ini, nak memberi satu pedoman kepada kita, kita kena ada cara untuk merawat supaya tak ujub, supaya tak riak, supaya tak takabur, supaya tak rasa yang kita buat ni kita orang paling baik, orang paling hebat, orang paling warak, orang yang paling banyak amalan. Jadi yang pertama caranya ialah kita kena tahu tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan amalan. Kita kena letak. Kalau ada riak ni, rosak amalan. Allah Ta'ala tak terima. Kalau ujub ni, rasa hebat ni, Allah Ta'ala tak terima. Jadi bila perkara itu lekat dalam pemikiran kita, dalam minda kita, datang je begitu, kita akan betulkan niat kita, kita buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua ialah kalau ada sedikit sanyungan daripada manusia, kita kena latih diri kita. Sebab yang kita buat baik ni kerana hidayah. Kerana petunjuk, bukan kita hebat sangat. Justru kata para ulama, elok sekali kalau orang sebut depan kita pun kita akan sebut alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah, syukur. Ini bukan kerana saya ni, tapi kita kongsi rezeki. Ini Allah Ta'ala yang bagi ilham, Allah Ta'ala bagi taufik pada saya. Saya pun bukanlah baik sangat. Kena ada begitu. Supaya kita tak rasa sombong, kita tak rasa angkuh. Yang ketiga ialah kita kena ingat, kita kena bayangkan kita akan bertemu dengan kematian. Cuba bayangkan kalau kita bertemu dengan kematian, kita ada sifat-sifat tadi. Kita buat amalan tu bukan kerana Allah, sedangkan kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat ialah kita kena tengok keburukan riak itu sendiri. Dia ni akan beri kemusnahan pada kita di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Dan yang akhir ialah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa ni kalau kita tengok pun, Nabi Ibrahim sendiri bila dibina Kaabah, dibina Baitullah, ini perkara yang paling besar lah. Bina Kaabah. Sampai sekarang orang pergi ke Kaabah, orang pergi ke Baitullah. Nabi Ibrahim hujungnya berdoa, Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, ya Tuhanku, terimakanlah doa aku ni, permintaan aku ini. Maknanya Nabi Ibrahim serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena berdoa kepada Allah supaya kita buat itu kerana Allah, nawaitu kita kerana Allah. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang disebut oleh Nabi supaya kita amalkan. Di antaranya doa ni boleh tengok dalam Al-Ma'thurat yang disusun oleh Hasan Al-Banna. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Maknanya kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita syirik kepada Allah, kita buat tu amalan tu kena lain daripada Allah, sama ada kita tahu, dan kita juga minta istighfar ataupun permohonan kita, keampunan kepada Allah, benda yang kita tak tahu, kita tak perasan pun, rupanya riak. Jadi doa-doa seperti ini yang banyak dalam hadis, yang banyak dalam kitab-kitab doa, perlu juga kita amalkan supaya insya-Allah kita istiqamah beramal di atas niat yang betul, nawaitu yang betul. Baik, jadi ada 5 cara untuk kita merawat. Yang pertama, tanamkan yang riak itu tak baik. Yang kedua, mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, ingat mati. Yang keempat, tahu akan keburukan riak. Dan yang kelima, banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah, saya suka dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita Mas Ripah Nur Jama'in.
Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanya Nak Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah ibu bapa perlu menzahirkan amalan mereka kepada anak-anak dan tidak melakukannya secara sembunyi? Adakah ini boleh ibu bapa lakukan sebagai salah satu cara untuk mendidik anak-anak mereka? Contohnya setiap kali solat Jumaat masukkan duit ke dalam tabung masjid. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Mas Ripah atas soalan. Silakan Ustaz. Soalan ni soalan yang baik. Sebab soalan ni pun ada kaitan dengan peribadi saya, pengalaman peribadi. Jadi saya nak jawab dulu. Jawapannya ialah perlu. Perlu kita zahirkan kepada anak-anak kita. Apatah anak-anak yang kecil. Dia buat contoh tadi, masukkan duit ke dalam tabung masjid. Masuk dalam tabung masjid. Dalam pengalaman saya, mungkin orang lain pun macam tu juga. Saya fikir ni contoh ayah kita lah. Ayah kita bila nak pergi solat Jumaat ni, cerita tahun 70-an dulu. Dia akan cari duit shilling lah. Sebab bagi waktu tu kalau duit RM1, RM2 pun kira lumayan tu. Dia akan cari 20 sen, 30 sen untuk dibawa ke masjid. Dan setiap hari Jumaat mesti dibawa 20 sen ataupun 30 sen. Jadi kita sejak daripada kecil, saya sendiri mungkin Da'i sendiri, kita akan tengok ayah kita letak dalam tabung tu 10 sen, 20 sen. Jadi dia latih pada kita, hari Jumaat tu kena menyumbang. Hari Jumaat tu kena menyumbang. Jadi kalau sekarang ni, sistem sekarang ni, setengah masjid dia letak tong. Kan kat luar tu nak keluar letak. Ada juga yang di waktu solat tu ditolak, dia pakai roda sekarang, canggih dah. Jadi masa tolak tu lah. Tapi yang pelik, masa tolak ramai sangat tertidur. Ini isu jugalah. Bukan persoalan tu. Persoalannya ialah bila kita tunjuk pada anak kita, dia akan bagi satu ingatan, makna paling kurang. Betul. Tabung dah lalu, bagilah. Tak kisahlah RM1 ke RM2. Dia ada orang kata sebenarnya saya menyumbang, tapi saya menyumbang kat luar. Yelah, kat luar tu kat luar lah. Tapi untuk masjid kita yang nak bayar air, nak bayar elektrik, aircon guna banyak dan sebagainya, ada projek-projek masjid. Jadi bila kita menyumbang itu, dia akan membantu kepada pembangunan masjid. Dan saya setuju persoalan Mas Rifah tadi, ia akan jadi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Dia sekarang ni benda baik banyak, contoh payah. Benda baik boleh baca dalam buku. Betul tak? Boleh tengok YouTube benda-benda baik begitu benda. Tapi sekarang kita nak contoh tu. Contoh yang hidup. Setuju, Ustaz. Kita kata nak budaya bersedekah. Kita boleh baca kitab, kita boleh budaya bersedekah. Tapi kat mana contoh tu? Kat mana contoh tu? Patutnya contoh tu ada pada ibu. Contoh itu ada pada ayah. Contoh itu patut ada kepada ketua. Contoh tu patut ada pada ketua keluarga. Contoh tu patut ada pada pengurus. Jadi contoh ni yang susah ni. Allah bercakap ni banyak. Contoh. Jadi mudah-mudahan bila kita buat begitu, ia akan jadi contoh. Ia akan termasuk daripada hadis yang kita baca tadi, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjuk benda baik itu seperti dia buat benda baik. Cuba bayangkan anak-anak kita yang kita sekarang kita didik, kita bagi RM1, RM2, dia nampak satu hari nanti mungkin anak kita ni jutawan, wallahu alam, mungkin jutawan muslim yang baik. Waktu tu dia tak infak dah RM10 macam kita, RM1,000, RM2,000, RM100,000 untuk kebaikan ummah. Jadi saya fikir, saya setuju sangat cadangan dan juga persoalan yang dikemukakan oleh Mas Rifah. Mudah-mudahan kita boleh jadi contoh yang baik kepada anak-anak kita, insya-Allah. Dan mungkin lagi cantik kita bagi duit ke anak kita. Okey adik, lepas Jumaat masukkan duit dalam tabung kan. Terbaik. Supaya dia dah terbiasa dengan kebaikan. Baiklah, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Ahmad Syukri Yusof, membicarakan tentang sembunyikan amalan. Baiklah, saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga Tanyalah Ustaz, mengapakah zaman ini jika amalan dipamerkan dianggap riak, tetapi jika kekayaan dunia diperagakan dianggap kejayaan? Mohon pendapat Ustaz. Terima kasih kepada Intan atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama, kejayaan dunia itu diperagakan tu pun sebahagian orang melihat ianya dalam bentuk marketing, dalam bentuk pemasaran. Jadi kalau kamu ikut kerja dengan aku, buat sale dengan aku, ini kemampuan kamu boleh pakai kereta macam ni, rumah mewah macam ni. Itu sebagai satu galakan teknik marketing. Tapi ia pun timbul isu juga. Dia boleh menimbulkan rasa sombong, rasa angkuh dan sebagainya. Kita pun kena faham dalam situasi bila negara kita dalam 2 tahun ini dilanda penyakit COVID-19 ini, ramai yang tersungkur, ramai yang terduduk. Kadang-kadang orang nak ada makanan atas meja pun bukan suatu yang mudah. Betul. Jadi saya fikir waktu ini menayang-nayang kekayaan, kemewahan makanan dan sebagainya, sesuatu yang tidak patut. Pasal apa tak patut? Sebabnya kalangan kita nak makan pun payah. Tapi kita makan bermewah-mewah, berseronok dan sebagainya. Dan benda tu semua orang tahu sebab ditayangkan melalui media sosial sekarang. Sekarang semua orang ada media dia. Kalau dulu nak masuk media ni bukan senang, tapi sekarang ni semua orang ada media dia. Jadi saya fikir itu sesuatu yang harus dielakkan. Cuma kembali kepada soalan tadi, kenapa kita nak menyembunyikan kebaikan? Banyak kebaikan itu harus kita sembunyikan, kerana jawapan yang saya nak sebut di sini ialah kita akan mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada amalan kita itu diterima, ianya juga menyebab kita mendapat kasih sayang Allah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafiyya, atau kama qala. Nabi kata Allah Taala ni mencintai seorang hamba yang at-taqi, yang bertakwa, al-ghani, yang kaya, sama ada kaya jiwa ataupun kaya harta, dan yang ketiga al-khafi, yang menyembunyikan, sama ada kekayaan dia, ketakwaan dia. Takwa pun dia tak tunjuk, dia punya kesenangan pun dia tak tunjuk. Jadi ini amal ibadat yang dia buat pun dia tak tunjuk. Kalau kita buat begitu, sebenarnya kita sedang meraih apa yang kita sebut cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik Ustaz. Jadi bila kita lihat soalan lain Ustaz, saya juga suka dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Tadi kita membincangkan tentang soalan daripada Intan Zurina Ustaz kan, yang menayang-nayangkan tentang kejayaan, tentang harta yang kita ada perlu dielakkan. Yalah, bukan apa Ustaz, kadang-kadang jiran sebelah kita Ustaz kan. Betul. Jiran sebelah kita mungkin tidak ada makanan di atas mejanya. Betul. Jadi pantau-pantau, tengok-tengoklah. Kalau ada yang susah, kita saling bantu membantu. Betul. Baik Ustaz, soalan seterusnya daripada sahabat kita Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Baik, soalan seterusnya Ustaz, maafkan saya, daripada Muhammad Effendi. Ini menarik Ustaz. Iaitu Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Orang yang biasa berpuasa sunat selalunya akan ditanya oleh sahabat-sahabat atau orang lain, adakah boleh demi mengelakkan ibadah rahsia ini dengan mengatakan hari ini aku tak puasa supaya rahsia tetap rahsia? Kadang-kadang Ustaz kita puasa Ustaz kan, contoh hari ni hari Senin, Din puasa ke Din? Tak puasa, sebab kalau beritahu takut riak Ustaz. Jadi adakah itu menipu ke, macam mana ke? Silakan Ustaz. Ialah bagi saya ini pandangan lah. Bagi saya, kalau kita betul-betul berpuasa, saya fikir kita boleh beritahu pun kepada sahabat kita hari ini kita berpuasa. Tapi tak apa, sebenarnya terpulang kepada kita. Kalau kita kata kita nak berbuka sebab dia sunat, nak raikan kawan pun boleh, ataupun macam mana. Cuma jangan sekali-kali kita sebut itu dalam keadaan kita berbangga, menggambarkan kita ni manusia yang berpuasa. Sebab tu dalam pembacaan saya, para ulama dia ulas macam ni. Kita kalau nak nunjuk kita puasa ni pun,
suatu yang sangat negatif. Contohnya macam mana? Dia buat macam tak larat. Dan dia buat tu. Tak suruh kita tanya. Kenapa tak larat tu? Pagi-pagi dah tak larat ni, hari Isnin tak larat. Dia nak soalan tu, tak larat tu pasal apa? Saya puasa. Saya puasa Isnin Khamis ini dah 20 tahun. Itulah amalan saya. Dia nak pergi ke arah situ. Betul. Jadi para ulama ni pun, Masya Allah, dia orang pun kaji karakter manusia ni. Orang ni macam-macam. Dia kadang-kadang dia buat tu sebab nak suruh soalan. Orang bertanya dan dia boleh menzahirkan bahawa dia buat benda yang baik. Dia amalkan amalan sunat. Jadi saya fikir dalam konteks soalan yang ditanya oleh sahabat kita ni, tak perlu pun saya fikir kita berbohong atau sebagai kawan kita pun faham. Tak apalah, harilah pula kita minum. Maksudnya sampai ke peringkat saya adalah dia berbohong, saya tak boleh minum pagi, memang saya sakit perut contohnya. Tak perlulah. Saya fikir nanti kita nak elakkan riak, jadi kita jadi manusia yang cakap bohong pula, bercakap tidak benar. Jadi saya fikirlah kalau kita beritahu dengan cara yang baik, insya-Allah ianya boleh diterima oleh kawan Mana kita. kata kalau orang bertanya, tak apalah Ustaz, jangan pula kita kata kau tak nak tanya aku ke puasa ke tak hari ni, itu masalah lagi. Itu yang masalahnya. Kalau orang bertanya, jawab sajalah dengan jawapan yang betul. Cumanya Ustaz, saya nak tanya juga Ustaz, iaitu tentang kadang-kadang kita berjumpa dengan orang alim Ustaz. Berjumpa dengan orang yang soleh ini, kita kata Tok Guru, Ustaz, ada tak amalan yang boleh dikongsikan kepada saya? Jadi kalau Tuan Guru ni berkongsi, adakah dikira semacam riak dan sebagainya Ustaz? Silakan. Baik, saya rasa perkongsian ni memang akan berlaku. Minta kongsi ni, saya sendiri pun secara peribadi kalau kita jumpa orang-orang alim. Ya, betul Ustaz. Bukan alim saja, kadang-kadang orang tua. Orang tua dai tapi masih kuat. Betul, 80 kuat lagi Ustaz. 80 kuat lagi, mata cerah lagi, tak pakai cermin mata. Jadi kita akan tanyalah. Kata, "Tuan, apa kehamalan tuan?" Dia kata dia akan share lah pada kita. So kita ambil lah benda tu sebagai pengajaran. Kita pun tak boleh kata dia share ni, dia kongsi ni, dia nak berbangga lah tu. Tak, kita yang tanya lah. Ya, betul. Dan kita pun tanya betul. Dia pun beritahu, dia katalah amalannya, makannya macam mana, cara pemakanan macam mana, cara exercise macam mana. Jadi benda tu, perkara yang dia sebut tu, dia akan beri kebaikan kepada kita. Apatah lagi kalau para alim ulama, kita akan tengok lagi dia berumur, lagi dia mencapai tahap matang, lagi tawaduk, lagi rendah diri. Ini baru kita kata ulama yang sebenar. Bukan dah sampai ke peringkat dah hebat tu, dia nak berbangga. Dia nak bangga kerana ilmu dia, bangga kerana murid dia, kerana pelajar dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita nak watak-watak seperti ini supaya ianya boleh menjadi contoh kepada kita. Dia berbalik kepada apa yang saya sebut tadi, dan kita perlukan contoh. Kita perlukan contoh doa, kita perlukan contoh alim ulama yang baik, yang boleh menimbulkan keresahan masyarakat, perpecahan, perdebatan ataupun perkara-perkara yang boleh merosakkan umat. Kita nak contoh, kita nak contoh anak muda yang baik, kita nak contoh ulama yang baik, kita nak contoh pemimpin politik yang baik. Kita kehausan, kita sangat memerlukan contoh-contoh yang baik dalam masyarakat untuk kita jadikan sebagai satu bentuk pedoman. Yang Nabi tu contoh, sahabat contoh tu, itulah kira dah contoh-contoh yang hidup yang boleh kita ambil inspirasi daripada mereka untuk kita bergerak ke depan untuk lebih baik kehidupan kita dan juga untuk dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam. Jadi kalau jumpa dengan para alim ulama, orang soleh, minta doa, minta amalan. Ini tidak minta selfie je Ustaz. Betul. Ustaz, selfie sikit Ustaz. Tak salah, yang penting minta juga doa dan amalan dari mereka. Baiklah, soalan seterusnya dari Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya Ustaz, apakah hadis tentang menyembunyikan amalan dan apakah doa dalam keikhlasan melakukan amalan? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Anna Karnina atas soalan. Silakan Ustaz. Baik. Tentang hadis-hadis ini dah banyak kita sebut tadi. Antara yang terakhir saya sebut tadi ialah tentang Allah Ta'ala mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya, yang menyembunyikan amalan kebaikan yang dia buat. Sebab seperti yang kita sebut daripada awal tadi, kerana bila kita
hilangkan daripada kita amalan riak ni, dia akan memberi kebaikan kepada kita. Saya nak petik kata-kata salafus soleh, ulama tasawuf yang terkenal, Al-Fudail bin Iyad, dia menyebut meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak. Meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak. Beramal kerana manusia termasuk kesyirikan, sedangkan ikhlas engkau terselamat daripada dua hal tadi. Jadi dia tinggalkan amalan ni sebab dia kata takut riak. Tak boleh juga. Pasal apa takut riak? Langsung tak buat. Tak boleh. Itu sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Dan begitu juga saya nak petik kata-kata Abu Hazim Salamah bin Dinar. Dia kata, sembunyikanlah amalan kebaikan kamu sebagaimana engkau menyembunyikan amal buruk kamu. Kita kalau benda tak baik, mesti kita nak sembunyikan. Tak boleh beritahu ni. Orang kata macam-macam. Jadi kalau benda buruk pun kita sembunyi, patutnya benda baik ni kita kena sembunyikan lah. Kalau benda buruk pandai pula, tak nak cover macam-macam. Tapi sepatutnya benda-benda baik ni kita sembunyikan, sebab kita nak, macam saya sebut tadi, sebagai satu tanda ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab amal ni kita nak bawa ke akhirat. Betul, Ustaz. Amal ni nak jadikan satu amalan solihah. Amalan soleh yang boleh menyelamatkan kita daripada neraka. Yang boleh menyelamatkan kehidupan kita. Itu yang tujuan kita nak rahsia-rahsia ni. Kita tak nak berbangga, tak nak cerita pada orang, tak nak canang pada orang. Kerana itu, kalau kita lihat dalam amalan para sahabat, tak semua amalan mereka itu terdedah. Terdedah, tak ada pun. Kita tahu adalah sahabat yang kita baca amalan mereka, tapi tak semua terdedah. Dan amalan salafus soleh pun tak dedah. Terdedahnya kadang-kadang bila berlaku kematian mereka. Bila mati barulah terdedah. Tak apalah, dia mati, dia meninggal dunia dah. Mungkin keluarga dia cerita, mungkin anak murid dia cerita. Ini yang kadang-kadang kita tahu amalan-amalan baik yang dibuat oleh salafus soleh. Bukan mereka canang waktu hidup, tapi dilihat sendiri oleh ahli keluarga. Ibadatnya macam mana, tahajudnya macam mana, zikirnya macam mana, yang akhirnya ia menjadi satu contoh dan tauladan kepada kita semua. Betul, Ustaz. Sebab kadang-kadang walaupun kita buat benda baik tak tunjuk, tapi sampai satu masa kebaikan itu akan tersebar. Betul. Baik, Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Mungkin Ustaz ada sedikit doa sebagai penutup program kita pada pagi ini. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana min hadzal maqam ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Azrin dan juga panelnya Ustaz Firdaus Subhi dengan topik bunuh diri khianati amanah, bermula jam 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Akhir kata, ikan kekek mencari umpan, ikan gelama berenang takut. Perangai elok jadikan teladan, perangai buruk jangan diikut. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.